Sebut 20 tahun ni kan lama. Saya bila ingat-ingat, dah umur dah 45 tua. Tapi Nabi mula 40. Betul. Masa awal 20-an kita idealis, macam saya kata. Banyak benda kita rasa kita nak buat. Kemudian kita mula tahu apa yang hak. Allah jadikan banyak fasa. Saya sebagai pengalaman, saya ingat semua kita tahulah sebelum itu kita tak payah hentilah berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Kita minta segala urusan kita serah pada Allah. Kadang-kadang ada benda yang pelik berlaku dalam hidup kita. Saya ni orang Perlis, bukan orang Penang, tak adik-beradik dia Perlis. Kemudian saya jadi mufti Perlis. Saya jadi sekejap mufti Perlis 2 tahun. Saya pergi, kemudian dalam 2 tahun itu banyaklah perkara, isu-isu yang telah bangkit di Malaysia. Ada parti yang dulu tak sokong saya, kemudian sokong, macam-macam lah. Dan ada yang sebaliknya. Kemudian saya ke Wales. Saya buat sabbatical. Saya tengok ada benda baru. Saya balik ke Malaysia, saya ada pengalaman baru, iaitu terima kasih JAIS. Ni saudara Norman dan family dia ada. Saya ditahan oleh JAIS. Semasa tahan oleh JAIS ni, saya ingat ada 2-3 orang dia kata saya. JAIS tahan saya. Cerita lama, cerita biar macam saya sebut, tapi dia tahan. Ketika itu menyebabkan ramai lagi orang tahu saya dan baca artikel saya, lakunya buku saya, ramai orang jumpa saya, dan bahkan semua hampir banyak kedutaan Perancis, kedutaan Jepun, kedutaan US, kedutaan British, semua mai buat appointment nak jumpa. Saya ada pengalaman baru masa tu. Dan ada kawan-kawan juga yang dulu rapat, dia kata tak boleh lah sekarang jam dah dakwah ni, tak boleh pergi lah kita ni, sunnah habis lah. Hanya dengan satu peristiwa tu. Apabila kita duduk dalam satu peristiwa, kita tak tahu sebenarnya apa yang nak berlaku di depan. Sebab itu semua orang, hatta para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka berduka cita kerana mereka tak tahu ke depan ni apa yang nak berlaku. Sama juga kita. Bila berlaku satu peristiwa, kita tak tahu. Walaupun mungkin kita cakap dengan kawan-kawan nampak macam semangat lah. Saya ni ada sikit, saya orang kata jenis kepala masam sikit lah. Tak mau nampak kalah yang tu kan. Sembang dengan member tak kalah. Karena kalau kita nampak kita kalah, orang bawah kita rasa dia tewas. Kita tak boleh nampak kita jatuh semangat. Walaupun apabila kita bersendirian, kita tahu bahawasanya banyak perkara yang sedang kita fikirkan. Banyak perkara kita fikir. Kemudian saya pergi ke Oxford, kemudian jadi fellow kat situ, lepas tu balik. Kemudian saya pergi lagi speaker. Kemudian di SOAS, tempat Ustaz Abu Hafiz. Dan kemudian tak dan habis Istana Perlis minta saya balik untuk jadi mufti semula. Tak pernah ada di Malaysia ni orang jadi mufti 2 kali. Tapi di mereka okey, termasuk dalam bid'ah hasanah. Tapi saya jadi mufti 2 kali. Saya pun kadang-kadang saya tanya balik tuanku masa tu, apakah tuanku fikir sesuai ke patik nak pergi jadi sampai 2 kali, nampak macam tak munasabah. Betul tak ada apa. Jadi saya terima tunggu telefon, saya balik. Lepas awal tu dia dah bagi tahu lah. Saya balik dan saya terima jawatan.
Karena saya rasa macam Allah bagi sabbatical kat saya lagi panjang. Selepas jadi mufti yang pertama tu tamat, disuruh pergi ambil pengalaman lagi, patah balik yang satu lagi. Saya patah balik kali kedua ni, saya rasa Allah alam kita betul, saya rasa macam pengalaman dan strategi saya lebih tersusun jauh. Saya rasa saya nampak apa yang saya perlu buat dan kerja lebih banyak. Saya kena fikir siang malam, jumpa orang tu, jumpa orang ni, susun itu, susun ni. Saya fikir suatu legasi yang membolehkan dakwah sunnah ini berpanjangan. Kita ni kerja dakwah ni tuan-tuan, bagi mereka itu, kerja kita ni kita tak boleh buat seorang-seorang. Dalam banyak-banyak kerja ni yang paling susah kerja para Nabi semua ialah tekanan orang ni bukan masalah orang lawan dengan senjata, ialah tekanan psikologi. Orang kata, orang kutuk. Sebab tu sebahagian baru nak mula dakwah, orang habang kata hang wasabi, dah takut dah. Padahal baru wasabi baru kan. Ataupun orang kata macam-macam. Pasal orang hak kata tu dia boleh kata apa saja. Kita nak kata balik ni tak boleh. Pasal kita ada disiplin kita. Dia maki boleh, apa boleh. So banyak senjata yang dia gunakan, senjata yang tak aci, kita tak boleh guna. Sebab itu Nabi SAW dalam sebahagian riwayat, dia balik, Allah kata, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nabi selimut. Kenapa? Kerana banyak sangat cerita ni. Orang tu kata, tengok, orang semua kata, kau tahu tak, semua orang rancang nak buat kat kau tahu. Macam kita mula dakwah pergi pejabat, semua orang kutuk kita. Masa saya mula dakwah tu, satu Malaysia ramai kutuk. Kalau nak baca semua, serabut kepala, tak guna. Sebab itu benda paling penting dalam dakwah ini ialah dada yang luas. Apabila Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi Musa alaihi salam, idhhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun kerana Fir'aun itu tagha. Apa Nabi Musa kata? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapanglah dadaku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, rongkaikanlah simpulan di lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka faham perkataanku. Tapi Nabi Musa sebut lagi, wa ja'alli waziran min ahli, jadikanlah penolong di kalangan keluargaku. Kerana dia perlukan pembantu. Harun akhi, Harun saudaraku. Ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri, kuatkanlah dengannya pendirianku, kongsikanlah dengannya urusanku. Kainusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, semoga dengan itu dapatlah kami ini bertasbih memujimu banyak-banyak dan berzikir mengingatimu banyak-banyak. Itu tujuan kita berjamaah. Itu tujuan kita perlukan orang tolong kita. Sebab itu ni yang muda-muda ni yang belum kahwin, kahwin dengan isteri yang boleh tolong dakwah. Kalau yang dah kahwin, tambah. Atau geng-geng Thailand dia rajin tambah. Okey. Saya bergurau orang perempuan marah. Pandai makan, pandai simpan. Apa? Sebab kita perlu cari sahabat yang boleh tolong dakwah. Cari kawan-kawan yang boleh tolong dakwah. Maka kalau Nabi Musa doa supaya Allah hantar orang yang boleh tolong dia, kita pun dalam semayang doalah Allah hantar orang yang boleh tolong dakwah kita. Ni ramai generasi baru, balik Dr. Ruzaimi, balik ramai-ramai lagi ni.
Balik Ustaz Khairul Anwar yang dari gemuk je dah jadi kurui. Jadi balik ramai Syekh Razak baca puisi macam-macam. Ramai yang pakar-pakar yang lain, bahagian media, macam-macam sekarang ni. Kita telah macam dominan saya tengok di dalam dunia internet ini, alhamdulillah. Ia bukan kena kerja saya seorang. Ada orang hantar, banyak syarikat hantar nak buat tentang sejarah Dr. Mazhar. Saya kata saya malu. Tak usah kot, kata saya mati tulis ya. Tu pun minta-minta Allah tutup aib kita yang banyak. Dan dia sebut benda-benda yang boleh orang doa untuk kita. Terima kasih, Musi.